Belum start record semula. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Jadi hari ini hari Selasa, jadi kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Sama Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okay, so hari ini saya akan recap sikit, saya akan imbas sikit tentang pelajaran kita minggu lepas, iaitu kuasa 2 dan punca kuasa 2. Okay, siapa ingat lagi kalau kita nak cari punca kuasa 2, kita kena kumpulkan dia dalam berapa kumpulan? 2 kumpulan. Okay, siapa tahu? Adam Okay, good. Alright, good. Sebab apa? Sebab kalau dinamakan punca kuasa 2 ataupun kuasa 2, dia adalah 2 nombor bulat yang didarabkan. 2 nombor bulat yang didarabkan. Alright, good. So, ada satu lagi benda yang tak ajar lagi, iaitu kamu nak cari punca kuasa bagi nombor perpuluhan. Betul tak? Betul. Okay. So hari ni saya akan masuk sikit tentang punca kuasa 2 bagi nombor perpuluhan. Okay, sebagai contoh nombor 1, contoh pertama, ini adalah punca kuasa 2 bagi perpuluhan. Semua dah nampak tak? Nampak. Alright, good. So, saya akan bagi cari punca kuasa 2 bagi 1.44. Okey. Jadi macam mana kita nak cari kalau nombor itu adalah perpuluhan? Okey. Pertama sekali, kita kena tahu nombor bulat. Nombor bulat apa kalau kita jadikan 1.44 ini? Dia boleh berkait dengan kuasa 2. So, contoh sebagi sekarang ni 1.44. Kalau 12 kuasa 2 adalah dapat berapa? Tapi ingat? Sekejap. Tekan kalkulator. 114. 114? 114. Okay, 144. Jadi kamu boleh relate tak 144 dengan 1.44 ni? Nampak tak benda ni benda yang sama, tetapi di sini ada perpuluhan, tetapi di sini tidak ada perpuluhan. Okey, sekarang kalau buat 1.2 kuasa 2, kamu akan dapat berapa? Tekan kalkulator, dapat berapa? 1.2 kuasa 2. 1.44. 1.44. Okey, good. So sekarang sekarang kalau cakap kan, yang dulu 5 ke 25. Kalau 5 dikuasakan 2 jadi 25. Jadi kalau dipunca kuasakan, dia akan jadi 5. So, kes sekarang ni kita nak cari punca kuasa 1.44. Sekarang kita tengok kat sini, 1.2 dengan 1.44. Kalau ke sana akan jadi kuasa 2, betul tak? Betul. Kalau ke kiri akan jadi punca kuasa. Betul tak? Betul. Maka jawapan dia adalah 1.44 adalah punca kuasa bagi 1.2. Yes. 1.2. Cuba tekan kalkulator, betul tak? Punca kuasa 1.44 adalah 1.2. Betul tak? Betul. 1.2. Okey. So kamu faham tak konsep sahaja ni? Faham. Okey. Saya akan bagi satu lagi contoh. Okey, saya akan bagi satu lagi contoh untuk kamu selesaikan. Okey. Contoh kedua adalah 0
Bukan kosong. Apa lah? Cari punca kuasa 2 bagi 0.81. Okay. So, kamu nampak apa daripada 0.81? Kalau nombor bulat dia adalah Kosong. 0 plus. 81. Saya lag. Sorry saya terlambat. Astaghfirullahaladzim. Oh, tak apa. Macam mana tu? Okay. Saya akan ulang balik. Okay. Kalau kita nak cari punca bagi 0.81, kita jadikan dia 81 dahulu. So, kita kena cari nombor apa yang dikuasakan 2 dapat 81. 9. 9. Yes. Maka 9 kuasa 2 adalah 81. Dan apabila kita jadikan dia perpuluhan, dia akan jadi 0.9 kuasa 2 akan jadi 0.81. Jadi kita boleh guna konsep yang saya tulis ni. Jadi kalau 0.9 dengan 0.81 bila ke sana dinamakan dikuasakan 2. Dan bila dia ke kiri dia akan jadi punca kuasa 0.81. Maka answer dia adalah 0.9. 0.9. Apa tu? Setelah apa tu? Kuasa 2 bagi perpuluhan dapat tu? Punca kuasa 2. Punca kuasa 2 bagi perpuluhan. Pula. Seterang semula. Okey, seterang semula. Okey. Untuk cari punca kuasa 2 bagi Dengar tak ni? Okay. Dengar? Untuk mencari punca kuasa 2 bagi perpuluhan tanpa menggunakan kalkulator, contoh soalan yang sebagi adalah cari punca kuasa 2 bagi 1.44. Maka first kali kamu kena tengok adalah kamu tukar kepada nombor bulat iaitu jadi 144. Jadi kamu kena cari nombor apakah yang dikuasakan 2 akan dapat 144. Kenapa sama dengan 1.2 tu? Sabar. Ini jawapan. Nanti saya akan terang macam yang dapat. Okey. 1.2 kali 1.44. Okey, sabar dengar tahu ni. Saya cakap kena cari nombor apakah yang dikuasakan 2 dapat 144. So kita pilih 12. So 12 kuasa 2 adalah 144. Kamu tekan kalkulator. Betul ke tidak? Betul. Alright, good. Jadi bila kita tukar kepada perpuluhan kita dekat mana? Hanya dekat sebelah satu kan? Hanyalah 1 point di sini. Faham tak? Jadi kamu just tulis kenapa 1 point? Ni. Kamu tengoklah titik dia dekat mana? Titik dia point dia dekat sini kan? 1 perpuluhan. So makanya kamu kena ambil 1.2 lah. Kena tulis juga sebelah satu ni. Faham tak? Okay. Jadi bila kamu tekan kalkulator 1.2 kuasa 2, kamu akan dapat 1.44. Betul tak? Yelah. Betul kan? Jadi bila kita guna konsep yang seajar minggu lepas, kalau 5 dikuasakan 2 akan jadi 25 dan apabila dipunca kuasakan akan jadi 5. Jadi kita guna konsep yang sama. Apabila 1.2 dikuasakan 2 akan dapat 1.4 dan 1.4 apabila dipunca kuasakan 2 akan dapat 1.2. Sebab itulah di sini kita nak cari punca kuasa bagi 1.44. Sebab itulah kita dapat 1.2. Faham tak Auni? Faham. Boleh? Boleh. Alright, good. Saya akan bagi satu soalan untuk Maknanya sir. Ya. Maknanya maka 1.44 adalah punca kuasa 2 bagi 1.2. Maka punca kuasa 1.44 adalah 1.2. Bukan.
Bukan 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 ke 1.44. bukan 1.44. Bukan 1.44 punca kuasa 1.2 ke? Itu saja tu. Macam tu Bukan lah. kan? Hai. Dia macam ni. Maka 1.2 ni adalah punca kuasa bagi 1.44. Faham tak? Oh, faham. Dia- Okey. 1.2 ni adalah punca kuasa 2 bagi 1.44. Faham tak? Faham. Tapi waktu hari tu saja tu kan. Nombor- Saja terbalik ke apa? Hari tu sekata nombor kanan tu punca kuasa 2. Contohlah macam ni. 1.44 punca kuasa 2 bagi 1.2 macam tu. Ni mana? Ni. Bukan dulu sekata yang kanan tu macam 1.44 dengan 1.2 tu. Sekata 1.4 adalah punca kuasa adalah punca kuasa 2 bagi 1.2. 1.44 ni adalah punca kuasa bagi satu. Tidak. Mungkin sekeliru kat situ lah. Sebetulkan balik. 1.2 ni adalah punca kuasa bagi 1.44. Nak senang kata macam ni. Nak senang kata kalau tak nak bagi keliru, punca kuasa bagi 1.44 adalah 1.2. Itu sahaja. Boleh? Lagi senang untuk kamu Boleh. faham. Tak berbelit lidah. Boleh ni? Boleh. Alright, good. Okay, saya akan bagi satu soalan untuk kamu selesaikan. Mana pemadam masa? Okay ni. Ni saya bawa dari rumah tau. Bukan biasa-biasa. Okay, saya dekat UIA. Masa? Yoi. UIA. Konten ni. Nanti. 10 hari. Hari ni baru hari kedua. Okay, sepadam Boleh. Okay, sepadam jap. Okay. Sebagi soalan kepada kamu untuk kamu selesaikan. Contoh lain adalah yang ketiga, cari punca kuasa bagi 0.49. Okay. Cuba kamu cari tanpa menggunakan kalkulator. 0.7. Dapat dah. Okay. Kan? Betul. Okay, dapat 0.7. Kalau siapa yang tak faham, Tak sempat kira. kau nak kira boleh. Kau nak kira, kita cari apakah nombor yang dikuasakan 2 dapat power 9, maka kita carilah 7 kuasa 2. So bila kita jadikan dia point, kita akan dapat 0.49. So kita guna trik tadi, kalau 0.7 ke kanan dikuasakan 2, maka kita dapat 0.49 dan bila dia ke kiri, dia akan jadi punca kuasa. So punca kuasa 0.9 adalah 0.7. Ini jawapan dia. Ini jangan kerja kalau kamu nak buat Bukan kalau, memang kena buat. Sebab ini tanpa menggunakan kalkulator. Boleh Boleh? Okay, good. So sekarang satu lagi soalan dia. Okay? Nak lagi tak soalan? Nak. Okay. Satu lagi soalan. Kalau kita cari punca kuasa bagi nombor 4 Punca kuasa bagi 0.0121. Alright, so kamu try cari 0.0121. Okay, dah dapat dah. Dah dapat dah? Berapa? Tak tahulah betul ke tidak, tapi 0.011. Sorry. 0.1 sebab sebelah kan? 0 point? Ya ke? Ada kosong ke? Ada 0.011. Sekejap. Saya cuba darab. 0.0. Cuba tekan kalkulator. 0.011.
Okey. 0.11. 0.11. Oh, 0.9. satu. Okey. Sebab apa? Walaupun dia nak dia ada satu je kat sini. Okey, kamu tengok kalau sebuah 1 2 1. Okey, 1 2 1. Kita nak cari nombor apa yang dikuasakan 2 dapat 1 2 1 adalah 11, betul tak? Betul tak? Betul. Okey. Betul. Jadi kalau 0.11 kuasa 2, kita akan dapat apa? Tekan kalkulator, kita akan dapat 0.0121. Sebab apa kamu keliru? Kamu tadi buat 0.011 kan? Sir. Ha. Fawaz Naim tak faham. Fawaz Naim tak faham? Dia Dan cakap. soalan ni ke soalan lain? Soalan macam tu lah. Soalan macam tu. Okey, seulang balik Okey. Bila soalan tu dikata mencari punca kuasa 2 bagi berikut punya soalan tanpa menggunakan kalkulator, kamu kena kenal pasti soalan dia kamu kena tukar kepada nombor bulat. Sekarang 0.0121 kan? So bila kamu tukar kepada nombor bulat akan jadi 121, betul tak? Kenapa satu? Betul. Sebab Betul. ni kamu ambil nombor bulat. Nombor bulat 121. Faham tak? Kamu buang perpuluhan dahulu. Okey? First step kamu buang dulu perpuluhan. Lepas tu kamu kena cari nombor apa yang dikuasakan 2 dapat 121. 121. 11. 11. Yes. 11. So, bila kamu dah dapat yang baseline dia, iaitu ini kiranya tapak dia lah, baseline lah. Kiranya bahasa Melayu apa Bahasa Melayu? Asas dia, asas. Dasar. Okey, dasar. Okey, bila kamu dah dapat dia punya ni, okey, lepas tu Sir. Apa? Sir, ada orang panggil. Sir ni, macam mana nak tahu tu? Macam 121 tu, macam mana nak tahu 11 ke 2 ke 3 ke apa? Okey, senang je. Okey, senang je Nurul. Kalau kamu nak tahu 11 ke apa ke, kamu tekan kalkulator, punca kuasa bagi 121. Akan dapat 11. Dapat tak, Nurul? Dapat. Dapat. Alright, good. So sesambung. Tadi kita berhenti, kita cari nombor apa yang dikuasakan 2 dapat 121. Jadi bila kita tukar kepada perpuluhan, sekarang perpuluhan dia hanyalah satu senggat je kan? Satu senggat dekat sini. So sekarang kamu kena tulis 0.11. Bila 0.11 kuasa 2, maka kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 0.0121. Okay, sebab apa? Sebab 0.11 darab 0.11, kalau kamu kira manual macam mana? Gerakkan titik. Betul tak, Cik? Gerak titik yang ke betul tak? mana? Ke kanan ke kiri? Saya tak ingat dah. Sepun Kanan. 1, 2, 3, 4. Kanan. yang itu kamu tahu kan, ke kanan kan? Ya. Kamu kira kamu akan dapat 0.0121, betul tak? Ya. Sebab tu dah dapat 0.0121. Sebab tu lah kalau kita guna yang saya ajar tadi, kalau 0.11 dikuasakan 2, maka kita akan dapat 0.0121. Dan apabila dipunca kuasakan 2, maka kita dapat 0.11. Maka jawapan dia adalah 0.11. Satu. Ya. Kalau saya tulis kan 0.1 darab 0.11 kan. Dia dapat 121/1000. Kamu kena tekan yang Tekannya SD tu. SD. tekan SD ni, Ini. Apa Tekan dia? SD. Apa Ni pula? yang ni.
Apa saya tak Dapat? faham? Saya tak faham. Tak faham kenapa kau ni? Tak faham? Tak tahu lah, saya tak faham kenapa. Cuba. Sebab dia ada Yang mana? Yelah, tak ada. Tak faham je macam ni. Okey. 1, 2, 1 per 1, 2, 3, 4. Okey tak tu? Okey, siapa lagi yang tak faham? Oh, okey. Okey, Auni dah faham. Okay. Saya tak tahu lah kenapa saya tak faham. Tapi saya tak faham tapi saya faham sikit. Tapi dah faham lah sebenarnya? Okey, kita Boleh lah, boleh lah. Nanti kan nanti sebagi latihan untuk tengok kamu faham ke tak. Jangan padam lagi, jangan padam lagi. Nak apa? Nak latihan Jangan lagi? padam lah. Okey, jangan padam. Nak soalan satu lagi. Sabarlah. Okey, salah satu lagi. Sabarlah. Apa jalan kira dia? Ha? Ya. Mana satu jalan kira dia? Okey, Semua jalan kira dia adalah yang ni. Yang ini kamu kena buat macam ni, jalan kira dia. Yang ini pun kalau kamu nak, ni untuk kefahaman kamu lah. Lepas tu terus je tulis jawapan. Yang ini jalan kira, dari sini ke sini. Boleh? Yang ini Boleh. kamu kena kira manual lah kiranya. Kamu kena. Alright, good. Tak titik je. Satu tambah. Tambah. Okay. Senang je kan? Senang je. Alright, good Adam. Yang tak bersuara ni faham tak saya ajar? Faham. Faham. So, saya dah ada kalkulator, tak guna ke kalkulator. Nak Sabar. tunjuk kalkulator. Apa? Apa Aisyah? Tunjuk kalkulator jenis apa tu? Sama Oh, je. sama macam kamu lah. Auni dah tunjuk kat Sir hari tu. Tapi saya punya diperbaharui, dia lain sikit butang dia. Tak apa. Yang penting kamu faham guna kalkulator tu. Sama je. Okay. Boleh Ada ini. Sir nak bagi satu lagi soalan untuk kamu try cari. Boleh? Janganlah berpoint. Boleh. Okay, sepadam Okey. Dipersilakan. Cikgu. Ya. Ya. Sir. Bawah Ya, ya. sana ada lagi soalan yang tak faham. Dia Sama punya bawah tak? ada soalan lagi. Biar saya tanya. Sekejap. Sir, Okay, faham. Ya, Sir, ya. Sir. Ini kan dia dapat tu kan. 11 kuasa 2 sama dengan 121 setunjuk tadi kan. Aha. Macam mana boleh dapat 11 kuasa 2 tu? Yang tu saya tak Okay. faham. Okay. Kalau kamu nak cari apa nombor kuasa kan 2 dapat 121 senang je. Kamu cari punca kuasa bagi 121. Kalkulator. Tekan kalkulator. Dapatlah 11. So ini 11. Ataupun guna Okey. faktor Apa ni? Aisyah? tak ada apa-apa. Banyak sangat orang bercakap. Siapa lagi tak faham? Ada kucing. Berapa hari kuarantin? Oh, 10 hari kuarantin. Ayo. Tak apa. Kucing kamu belajar ke? Mana kucing tengok? Okey, so bagilah soalan Ada last kucing. soalan untuk punca kuasa bagi perpuluhan. Okey, sebagi lagi contoh dia adalah Cepat. okey, sebagi cari punca kuasa bagi kuasa 2 bagi 0.16. Okey, ini soalan kelima. So kamu try dapat apa? 0.4. Okey. Laju ya. CP dia. Okey, so jawapannya adalah 0.4. Tapi kamu kena buat jalan kerja lah. Jalan kerja adalah kamu kena cari apakah yang dikuasakan 2 dapat 16. Kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 4 kuasa 2 adalah 16. Maka kalau dikuasakan 2 bagi 0.4 adalah 0.16. Tak percaya, tekan kalkulator. Ataupun bawa manual, kamu akan dapat 0.16 lah. Okay, lepas tu kamu kena buat yang kalau 0.4 ke sana dikuasakan 2,
maka kamu akan dapat 0.16. Kalau kamu dipuncakan kuasa 2, kamu akan dapat 0.4. Ini jawapan dia. Boleh? Ha? Faham cikgu, faham. 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 Kenapa Cik buat 0.4 tu? Kenapa? Betul lah, betul lah 0.4 maksud saya 0.1. Ni. Betul lah 0.1 tu lah. Tak ada. Okay, saya faham. Okey. Oh, ada Sekiranya bit. alhamdulillah kamu dah faham semua. So saya akan masuk kuasa 3 pula. Boleh? Okey. Boleh, Sepadam boleh. Boleh. Okey. Okey. Yang ini saya akan tulis nota, kamu salin boleh? Betul, dia kan Boleh. Boleh. kuasa 3. Apa? Nota. Sekarang ni buku nota. Kan saya cakap first half sejam semua buku nota. Okey. Sir, Okey. Ya. Saya tak yang saya tulis nota dalam buku tulis tu sambung je lah dalam buku nota. Sambung je buku nota. Tapi di buku nota saya buat dalam buku ni. Saya tak buat dalam buku sekolah. Saya buat dalam buku. Tak apa kot. Kak. saya buat dalam buku contoh. Tak biasa macam buku tu. Saya buat dalam buku conteng macam tu. Lepas ni buku nota Sejam pertama buku nota, sejam terakhir Betul ni. buku latihan. Okey, saya tulis nota dulu. Kamu salin Ya. Maksud apa? Betul ni saya ni. Okay, cas. Suatu nombor yang didarab Kojak. Saya nak datang. dengan nombor itu sendiri Apa sah nombor yang didarab dengan nombor yang didarab dengan nombor itu sendiri? suatu nombor yang dengan nombor itu sendiri sebanyak 2 kali Didarab dengan didarab kuasa 3 nombor itu. Okey. apa suatu nombor didarab dengan nombor itu sendiri. Apa lagi tu? Sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 Oh, bukan 3 kali Betul Darab 3 kali dua kali. sebab suatu nombor ni dah satu nombor dah. Contoh 3. 3 adalah suatu nombor. So bila dia darab dengan diri sendiri, so 2 kali lah darab. Yang ni yang 2 kalinya. Yang ni suatu nombor. Faham tak? Okey, faham. 3 nombor bukan 3 kali darab. Sebab dia cakap tu nombor yang didarab. Ini suatu nombor 3 yang didarab dengan nombor itu sendiri sebanyak 2 kali. So 2 kali. Ini bahasa Melayu kamu kena fahamkan. So sebenarnya betul lah yang Aisyah cakap, sebenarnya darab 3 kali. 3 darab 3. Tapi ini ayat, disebabkan ayat dia buat 2 kali sebab dia kat belakang. Nombor tu sendiri dah kat depan dah ada. Boleh? Tak guna. Dia macam membandingkan kan? Tapi sebab saya cuba nak memanfaatkan buku teks. So saya akan tulis macam ni. Tapi by kefahaman kamu sebenarnya nombor yang sama dah 3 kali lah. Itu je. Boleh? Boleh, faham. Okay, good. So seterusnya adalah hasil darab 3 nombor negatif. Hasil darab 3 nombor negatif ialah nombor negatif. Okay. Apa? Hasil darab 3 nombor negatif ialah nombor negatif. Sebab apa? Contoh sebagi. Negatif 1 darab negatif 1 darab negatif 1. Maka kita akan dapat negatif 1. Sebab apa? Negatif dia sama geng. Kalau sama geng dia akan jadi positif.
sekarang positif dengan negatif pula. Dia tak sama geng. So dia akan jadi negatif. Faham? Faham. Oh, Nenek. Hasil darab tiga nombor. Okay. Tiga. Okey, boleh tak Cha? Boleh lah. Boleh. Boleh. Okey, tak apa. Nanti kalau tak faham lagi kita akan tunjuk contoh. Contoh. Saya buat dulu untuk maksud Yeah. Kuasa 3 sempurna diperoleh dengan mendarabkan 3 nombor bulat yang sama. Dah. Boleh? Dah? Boleh. Dah. Dah. Dah salin dah? Belum. Dah. Dah. Okay, salin dulu. Saya terangkan satu-satu. Macam tadi sudah terang. Ya. Ya. Nanti naik sekolah, saya akan pergi ke sekolah. Ya betul. Saya akan datang sekolah. Tapi saya. Apa? Saya tak Kamu pergi. tak ada. Tak apalah. Kamu duduk kat MRSM diam-diam. Video email. Maksudnya nanti kita orang puasa dekat asrama lah. Ya betul. Saya akan puasa dekat sini. Saya puasa tak Habis ada. dah. Kamu jangan curi-curi minum air kat tandas Tak baik. Saya dulu pernah buat. Tak. Tak kantoi. Kan InsyaAllah. Dulu saya pernah buat waktu darjah 3. Sama lah. Saya buat dah berapa tak ingat. Darjah 3 kan. Saya rasa bodoh pula. Saya fikir-fikir balik. Sebab waktu saya minum tu, saya minum air pahit pula tau. Lepas tu dah lah. Waktu tu dah benda yang tidak buat. dah lah pukul 6.30. Rasa setengah jam lagi nak berbuka. Buka Okey, dah. lagi. Okey, kita Rasa kembali macam- kepada. Saya rasa Dah. rasa macam sedap sangat air pahit tu. Okey, dah. Kita kembali kepada pelajaran kita hari ni. Okey. Jauh kita tengok. So, yang pertama ni kamu faham tak? Suatu nombor yang didarab dengan nombor itu sendiri sebanyak 2 kali hilang 3 kuasa 3 nombor itu. Sebab apa saya kata? Sebab saya kata tadi apa? Suatu nombor, contohnya 3. Suatu nombor didarabkan nombor itu sendiri sebanyak 2 kali. 1, 2. 2. Maka di sini adalah 3 kuasa 3. Contoh tu. Lepas tu apa? Lepas tu buat apa pula? Lepas tu kamu tulis lah 3 kuasa 3 adalah 9. 27. 27. 27. 27. Okay. Dia tu kuasa Boleh? 2 je. Saya silap. Okay, so 27 bagi 27 ni adalah kuasa 3 lah. Ni, bagi 3 kuasa 3 ni. Alright, boleh? Boleh. InsyaAllah. Boleh. Seterusnya yang saya tulis tadi, hasil darab 3 nombor negatif ialah nombor negatif. Contoh yang sebagai adalah negatif 1 didarabkan negatif 1 didarabkan dengan negatif 1, maka dapat negatif 1. Sebab apa? Sebab Dapat sebab- positif tu dulu. Lepas tu positif negatif. dulu. Lepas tu negatif. Lepas tu positif negatif akan jadi negatif. Okay, good. So sekarang yang ketiga adalah kuasa 3 sempurna diperoleh dengan mendarabkan 3 nombor bulat yang sama. Di sini dinamakan kuasa 3 sempurna. Macam sebelum ni, kuasa 2 sempurna adalah nombor yang sama didarabkan 2 kali kan? Macam ni. Ya, Ini kuasa kali, 2 kali. sempurna. Okay, so sekarang bila di kuasa 3 sempurna pula didarabkan sebanyak 3 kali. So maka 8. So 8 ini adalah kuasa 3 sempurna. Boleh? What? 8 ini adalah kuasa 3 sempurna. Sekejap.
Okey. Sebab apa dinamakan kuasa 3 sempurna? Sebab dia boleh pecah kepada 3 kumpulan yang sama. Macam sebelum ni kita belajar 2 kumpulan yang sama bagi kuasa 2 sempurna. Betul tak? Betul? Contohlah sebagi adakah 8 ini adalah kuasa 3 sempurna. So sebutikan dengan sebuah cara pembahagian berulang. Iaitu 2. Lepas tu dapat 4. Lepas tu 2 lagi. Lepas tu dapat 2. Lepas tu 2 lagi. Tak Tak nampak? Tak nampak? Nampak kan? Ke kiri sangat. Okay. Ketengahkan sikit. So macam 8 tadi kan. Buat pembagian berulang. Sampailah dapat 1. Lepas tu kamu tengok kat sini 2 kan. Maka ada 8 adalah 2 darab 2 darab 2. So kat sini kumpulan pertama, kumpulan kedua, kumpulan ketiga. Kalau ada 3 kumpulan dan nombor dia sama, maka 8 adalah kuasa 3 sempurna. Boleh? Boleh. Boleh. Okay, good. So faham Faham kot. Boleh. Faham sir? Okay, good. So padam Okey. Boleh, padam. Okay, good. Serakam ke tak ni? Apa? Serakam ke? Serakam. Rakam Video tu ada perkataan. Video ni pun muka Aisyah. Bau Aisyah. Aduh. Okay. Seterusnya, saya akan bagi contoh soalan untuk mengenal pasti nombor berikut adalah punca kuasa adalah kuasa 3 sempurna. Okay. Azan. Tak apa. Setulis sediam. Sekejap tunggu habis azan. Okey, saya tahu macam nak bagi nampak saya kena tilt. Saya kena pusingkan handphone macam ni ke tepi. Okay, azan back dulu. Mak kau betul.
Okay. So, ini soalan dia untuk kuasa 3 sempurna. Tentukan sama ada setiap nombor berikut adalah kuasa 3 sempurna. So, cara dia masih sama macam mana kita nak cari kuasa 2 sempurna. Sebab apa saya cakap sama? Sebab kita akan guna pembahagian berulang. So, kalau 64 ni, kamu gunalah pembahagian berulang. Berapa kamu nak buat? 2 dulu kan? 2. Ya, betul. 64 bagi 2 dapat berapa? 32. 32. Okay, bagi 2 lagi dapat berapa? 16. Bagi 2 lagi dapat berapa? 8. Bagi 2 lagi dapat berapa? 4. 4. Bagi 2 lagi dapat berapa? 2. Habis. Okay. So sekarang kamu tengok. Kalau 64 ni dia adalah 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2. Okay. 3, 2, Jadi 3, kamu kena golong. Kamu kena golongkan kepada 3 kumpulan. Okay. So sekarang ada 6 kan? Kalau kamu bahagikan kepada 3 kumpulan, dia adalah 2 dekat sini, 2 kat tengah dan 2 dekat belakang. Maka kamu akan dapat berapa? 4 darab 4 darab 4. So, kalau kuasa 2 dia 2 petak. Kalau kuasa 3 dia 3 petak macam tu. ya betul, 3 kumpulan. Lagi buat 2 petak. Okey. So jadi, I get it. jadi kamu tengok, dia 4. So 4, 4, 4. So dia adalah 3 nombor yang sama didarabkan. Maka 64 adalah kuasa 3 sempurna. Yes. Betul. Asal saya dengar suara sebalik. Saya faham. Oh, double dah. Okey. 64 ialah kuasa 3 sempurna. Okey. Siap. Macam tu. Faham? Faham. Alhamdulillah faham. Macam nak cari boleh. kuasa 3 guna kalkulator? Faham. Sabar. Saya ajar nanti. Saya ajar manual dulu. Nanti saya ajar guna kalkulator. Kejap Okay. Okay. Auri ni advance Laju betul. Okay. Sepadamnya dah salin? Okay. So seterusnya kita akan mencari 1029 pula. So, kamu nak bagi sifir berapa ni? 3. Sifir 3, kamu 3. akan dapat berapa? 3, 4, 3 kan? Betul. Lepas tu bahagi dengan berapa? 7 pula. Kamu akan dapat berapa? 4. 9. 7. Lepas tu 7 lagi, kamu akan dapat 7. Lepas tu 7 lagi, kamu akan dapat 1. So sekarang, 1029 dia adalah 3 darab 7, darab 7 dan darab 7. Dan bila kamu nak pecahkan kepada 3 kumpulan, boleh ke tidak? Tak boleh. Tak cukup. Tak cukup. Contoh kalau kat sini saya bagi 7, sini 7, sini 7. So kat sini dah lebih. 7, 14, 21. Bukan kuasa 3 sempurna lah. Betul. Maka jawapan dia 1029 ialah bukan kuasa 3 sempurna. Okey. Boleh? Okey. Balik. Okey. So, saya akan ajar guna kalkulator pula. Yes! Sabar. Saya akan ajar guna kalkulator pula macam nak kira. Oh, okay. Sakit perut. Okey, sekejap
Nampak tak Sir tengah sharing? Nampak kepala je. Okay, kejap. Okay, sekarang Sir tengah present ni. Kalau siapa yang pin Sir, kamu unpin dulu. Kenapa? Okey. Sebab Sir Oh, tengah okay, saya pin yang screen satu lagi tu yang ada gambar kita orang tu. Okay, jangan pin yang tu. So sekarang, kamu nampak tak Sir punya calculator dekat dalam Sir share ni? Nampak. Okay, nampak kan? Okay, Sir akan ajar macam mana nak guna calculator kalau dikuasakan 3. So sekarang, kalau kuasa 3, contoh Sir bagi 3 kuasa 3 kan? Macam mana kamu nak cari? Senang je. Macam ni. Sekejap kamu tak nampak. Okay. So kamu tekan 3. Ambil kalkulator tekan 3. Okey. Okay. Lepas tu kamu tekan shift. Shift. Oh, shift. Yang atas ni. Shift. Lepas tu kamu tekan X kuasa 2 ni. Ni. Mana? Dah Ini. dua Oh tu. dah 3. Oh, dia keluar 3. Lepas tu kamu tekan sama dengan dapat dah 27. 27. Dapat. Okay. Ini Sebenarnya Tapi kalau nak cari kuasa 3 bagi 27? kuasa 3 bagi 27. Ke punca kuasa? Punca kuasa. Punca kuasa belum masuk lagi. Sabar jap. Oh, tai. Okay. So, itu cara pertama iaitu kamu tekan shift ke X kuasa 2 Cara yang kedua pula adalah macam ni. 3 tekan yang ni X kuasa X ada titik kosong ni. Ada benda kosong ni. Tekan sini. Lepas tu tekan 3. Lepas tu dapatlah answer benda sama. Ini kalkulator yang advance sikit. Kalau kalkulator Auni tu ada kan? Ada? Okay, kalkulator Auni macam kalkulator Sir kan? Sama. Tapi saya punya dia macam baru sikit lah. Dia Okay, macam tak apa. diperbaharui lah. Tapi sana sama. Macam Aisyah kat sini dia bentuk macam anak panah ke atas, betul tak? Kat sini. Betul. So sebenarnya benda yang sama. Kalau kamu tekan 3, lepas tu tekan yang anak panah atas tu, tekan 3 lagi, lepas tu tekan sama dengan, kamu akan dapat benda yang sama. Jap. Saya nak try buat something macam ni. Jap. Kalau Dapat tak, 3 ni. Aisyah faham tak, Syah? Okay. So dapat Sir, tak? kuasa 2 pun boleh buat macam tu lah, Sir. Ya betul. Kuasa 2 boleh macam tu. Kan X. X yang ada kosong tu kan. Ya, Lepas tu betul. tekan 2 dia kuasa 2 pula. Ya betul. Tak boleh. Okay, siapa lagi tak faham guna kalkulator? 9 pun boleh. 9 pun boleh. Sebab Kalau dia kau- berkuasa apa-apa je. Dah tekan kuasa 9. Ambil kau. Tu dia. Banyak Contoh. darah. Okay, faham? Siapa lagi tak faham guna kalkulator? Semua faham? Faham. Alright, good. So, boleh beralih kepada punca kuasa pula. So, stop sharing. Okay. Alright, so saya akan beralih kepada cara kita nak cari punca kuasa pula. Alright, apakah yang dihubungkan dengan kuasa 2 dan kuasa 3 dan punca kuasa? Okay. Sepadan boleh? Boleh. Alright, good. Hubungan antara, okey lagi 10 minit. Sekejap je ni. Hubungan antara kuasa 3 dan punca kuasa 3. Ada hubungan. Silaturahim. Okey. Adik-adik hubungan dia. Okey. Kejiran. So, macam sebelum ni Ya, kan. Okey. Macam sebelum ni 2 kuasa 2 tak sahaja 5 Dia kan sahaja 5 dengan 25 kan. Okey. Bila 5 didarabkan dikuasakan 2, maka kita dapat 25. Dan bila dipuncakan kuasa, maka kita dapat 5. Betul tak? Ingat lagi tak yang ni? Okey. So Ingat. sekarang
masih lagi konsep yang sama. 5 kuasa, bukan 5 dengan 1, 2. Ha? Ya. Yang atas tu kan dia 5/5 tu ke apa? Yang bawah tu punca kuasa. Bawah ni punca kuasa, yang atas ni dikuasakan. Kuasa 2 lah. Kuasa 3, kuasa tu lah. Ni contoh saya ambil sebelum ni. Yang kuasa 2. Sekarang Kuasa saya nak bagi contoh baru. Contoh Okay. kuasa 3 pula. Okey. Sekarang 5 dengan 125. Bila 5 dikuasakan 3, maka kita dapat 125. Okey. Dan bila 125 dipunca kuasakan 3, maka kita dapat 5. Betul ke tidak? Salah pula. Betul ke tak? Apa? Ni, bila 5 dikuasakan 2, Ya betul. kamu dapat 125, betul tak? Dan Sekejap. saya nak kata hubung kait. Sekejap. Okey, sekejap. Dapat tak? Dapat 25. Dapat 25 lah. 5 kuasa 2. 5 kuasa 3. Sorry, kuasa 3. Isa ni. Sorry. Dapat. Sorry. Jangan marah. Alamak. Ni marah lah. Takut kita. Okey. Okey, sorry. Okey, 5 kuasa 3 kita dapat 125, betul tak? Betul. Okey, jadi bila dipunca kuasakan 3, kita akan dapat 5. Maknanya 5 punca kuasa 3 bagi 1/5. Kan? Maknanya punca kuasa 125 adalah 5. Tu je. Sama lah tu. Okey. Okey, faham? Itulah dihubungkaitkan kuasa 3 dan punca kuasa 3. Boleh? Boleh. Okey, sebagai contoh kamu try cari punca kuasa bagi contoh pertama bagi berapa Okey. 216. Okey. Kuasa 3 dia punca kuasa 3 ada 3 kecil. Ini macam mana kamu nak tulis punca kuasa 3? Dia bentuk dia macam kuasa 2, punca kuasa 2 tapi ada 3 dekat sini. Dia ada 3 dekat sini. Boleh? Ini cara tulis dia. Punca kuasa 3. Dapat? Okey, so sekarang contoh soalan sebagi cari punca kuasa 3 bagi 216. Maka Bagi berulang boleh kan? guna je perbagian berulang. Senang je. Bagi 2 berapa? 108. Bagi 2 lagi berapa? 54. Bagi 2 lagi berapa? 27. Okay, so 27 ni berapa? Bagi berapa? 3 kan? Ya. Dapat? 9. 9. Bagi 3 lagi? Bagi 3. So dapat 1. Okay, sekarang kamu akan dapat 216 ni adalah 2 darab 2 darab 2 darab 3 darab 3 darab 3. Okay, so bila kita pecahkan kepada 3 kumpulan, kamu kena bahagikan sama rata. 2 darab 3. 2 ada 3 kan? So kamu kena bagi setiap satu. So kat sini 2, kat sini 2, kat sini 2. Dan sini 3 ada 3, so kena bahagi kepada 3. 3 sini, 3 sini, 3 sini. Maka kamu akan dapat berapa? 6 darab 6. Dan ni adalah 6 kuasa 3. Okay, so saya cakap tadi apa? Kalau dia dikuasakan 3, kita dapat 216. Dan bila kita punca kuasakan, kita dapat Tekan apa tadi? tekan apa? Belum tekan kalkulator lagi. Sabar. Yang tu saya ajar nanti. Okay, bila kita punca kuasakan 3 bagi 216, kita akan dapat 6. Maka jawapan dia adalah
6. Faham? Faham? Boleh? Boleh. InsyaAllah. Okay, good. So sekarang saya akan ajar guna kalkulator. Okay, Ya. kalkulator je. Okay, jom tengok kalkulator. Mana kalkulator saya? Kalkulator Ah. ajaib. Kalkulator ajaib. Okay. This is my calculator. Sekejap mana? Ada dah ke? Dah masuk dah ke? Slide. Okay, ada. Jangan Nampak saya ke tu nak. Okay. Ada. Okay, good. So, cara dia senang je. Pertama, kamu kena tekan shift. Oh, sekejap. Tekan shift. If. Lepas tu kamu tekan bentuk yang macam punca kuasa 2 ni. Okay. Lepas tu kamu tekanlah 216. 216. Lepas tu dah tekan 6. sama dengan dapatlah 6. Yes, betul lah ni. Semua dapat? Dapat. Okay. Oh, begitu. Begitu. Tapi Okay. apa tujuan shift tu? Okay, kamu kena belajar kalkulator ni macam mana. Okay, shift ni adalah kamu menukar. Kamu tengok dekat sini kan? Dekat sini atas dia apa ni? Ni ada punca kuasa 3 kan? Bila kamu tekan shift tu, kita tekan yang atas ni, yang di-shiftkan, yang ditukarkan. Pada asalnya dia adalah yang bawah ini. Oh, macam ni untuk pecahan ni dia boleh jadi nombor bulat juga. Nombor bulat, nombor bercampur. Yes, betul. Oh, okey. Faham dah. Apa Adam? Tunjuk semula. Tunjuk semula, okey. Dia boleh jadi nombor bercampur jugalah kalau shift lepas tu tekan yang pecahan tu. Yes, okey. So, ada macam ni Adam. Tekan shift dahulu. Lepas tu tekan yang ni. Yang ada punca kuasa 2 ni. Tekan yang ni, dia akan jadi yang atas. Function shift ni adalah kamu tulis yang ini. Yang kecil ni. Yang warna kuning ni. Nampak? Kalau kalkulator kamu ada kan yang tulis ni? Ada. So, Lepas tu kamu apa tekan tu? tu. Kalkulator dengan soft tu, calculate dengan soft tu apa sir? Soft. Yang itu. Yang itu nanti itu pening sikit. Okay. Itu tak ada dalam silibus kamu. Nanti kalau sendiri. Tak payah belajar. Nanti kamu pening. Nanti kalau dekat sekolah kamu nanti saya akan ajar tunjuk satu-satu. Function calculator ni sangat berguna. Nanti Okay, discover. boleh? So boleh tak? Saya nak kapan lagi dengan kalkulator nak tanya ni. Contoh kalau kita tekan 1, 2, 3 kan sekarang, tapi kita tekan 1, 2, 4. Lepas tu nombor tu kan tulis balik ke boleh macam backspace? 1, 2, 4 ni. Tak. Lepas tu kamu nak tukar. Nak tukar 1, 2, 3. Okey, boleh tekan delete sini. Lepas tu tekan 3. Oh, delete. Ni delete. Ni delete. 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 Oh. Senang button besar tu delete. Dulu saya buat semula kalau salah. Saya pun buat semula. Kalau salah buat semula. Oh, banyak juga kamu tak tahu. Saya tahu. Nanti kalau sir face to face nanti sir lagi tunjuk banyak lagi benda. Yang ni saya tahulah yang 4 butang ni untuk yang ke kiri kanan macam ni yang bercampur tu. Okay. Senang kan? Thank you. Alright. So sekarang ni dah 1.40. So saya akan buat conclusion sedikit lah. Saya akan buat conclusion sedikit. Okay. So hari ni kita belajar tentang apa? Ada 3 perkara kan kita belajar? Ya. Okay. Kuasa 3. 3 sempurna. Okay. Kuasa Dengan hubungan antara kuasa 3 Hubungan dan antara kuasa kuasa 3. Kuasa 3. Okay. Hubungan antara Kuasa 3 dan punca kuasa 3. Okay. punca kuasa. Tulisan saya dah buruk lah. Okay. Yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Okay. Kalau kuasa 3, macam mana cara nak tulis dia? Dia ada 3 kecil dekat atas. Betul tak?
Yes sir. Kalau kuasa 3 sempurna pun sama juga. Sempurna tetapi nombor dia adalah nombor yang sama didarabkan 3 kali. Okey, kalau punca kuasa 3 bentuk dia macam mana? Ada 3 kecil kat sini. Boleh? So contoh dia adalah 3. Okey. Boleh? Boleh. So hari ini semua kamu dapat 3 benda ni. So nanti hari Khamis saya akan masuk tentang pecahan pula, perpuluhan dan integer. Mampus. Boleh? Boleh. Okay, senang kan? Nah. Okay, good. Dia sama je macam macam kuasa 3 Kuasa dua. Okay. Macam kuasa 2. Okay. So Senang je. Tapi saya suka kuasa 3 lagi daripada kuasa 2. okay, tak apa. Okay, so saya akan bagi masa dalam 15 minit ke 10 minit untuk kamu solat dahulu, makan ke apa. Lepas tu nanti saya akan bagi latihan. Siapa nak keluar dulu bolehlah keluar. Keluar daripada Google Meet. Siapa nak start? Kelas habis berapa sir? Kelas habis 2.40. Okay sir. Sir. Ya. Kalkulator saya dekat sini ada jadual kan? Ada kat belakang tu. Saya tak ada. Kamu tak ada? Dia buat yang baru ni kan? Dia tak ada. Dia buat model baru ni dia tak ada.